Suami tiba-tiba menghilang, sangka ini yang dibuat. Assalamualaikum, terima kasih siarkan cerita saya. Siapa sangka perkenalan kami bermula dengan persahabatan anak-anak, akhirnya bawa kami ke jenjang kelamin. Itulah namanya jodoh. Tak siapa sangka dan semuanya berlaku dalam masa yang cukup singkat yang saya langsung anak saya Amin ada kawan nama Zahir. Mereka berkawan baik, masih menuntut walaupun berlainan universiti. Dalam diam, mereka berpakat untuk jodohkan emak dengan ayah mereka yang sudah lama menyandang gelaran ibu dan bapa tunggal. Memang saya tak sangka pada usia lewat puluhan ni untuk berkahwin lagi. Sebab selama bertahun-tahun saya menjanda, tak pernah terfikir nak kahwin lagi. Sebab saya utamakan kehidupan anak-anak. Saya boleh sara makan pakai mereka dan tanggung mereka walaupun tak terima 1 sen nafkah daripada bapa diorang. Tetapi anak-anak pula katanya Zahir dah lama cari, tetapi anak-anak pula mendesak. Katanya Zahir dah lama cari calon isteri untuk ayah dia yang dah lama menduda. Mereka tinggal berjauhan sebab ayah dia kerja di Borneo. Jadi kalau ada isteri, tentulah ayah dia boleh pindah balik dan dapatlah diorang berkumpul dengan keluarga ramai-ramai. Cerita Zahir lagi, ayah dia mungkin bersara 2 atau 3 tahun lagi. Jadi tentu mereka semua boleh berkumpul. Kalau tak, selama ni mereka hanya tinggal dengan nenek. Harapan Zahir bila ayahnya dah ada isteri, bolehlah ayah bina keluarga baru dan mereka boleh berkumpul adik-beradik walaupun abang diorang dah kahwin. Kata anak saya lagi, Zahir tahu saya dah jadi ibu tunggal. Jadi memang sesuai jika kami dijodohkan. Bila berita ni disampaikan dan saya disuruh berfikir, tanpa banyak cerita saya tolak. Pertama, saya sudah lama jadi ibu tunggal. Sudah lama hidup bersendirian. Rasanya saya selesa hidup bersendirian. Tetapi keluarga mendesak. Atas nasihat keluarga, akhirnya saya pun setuju. Anak-anak yang aturkan untuk perkenalan kali pertama diikuti dengan pertemuan kedua dan juga ketiga. Itu je. Sebab kami sibuk bekerja. Bertelefon pun tak sebab latar belakang kami telah diceritakan oleh anak masing-masing. Sebulan selepas pertemuan dan berkenalan, keluarga menetapkan kami segera bernikah. Tapi anak-anak lebih pandai. Mereka suruh kami bertunang dulu. Memang pelik, tapi kami ikutkan saja kehendak anak-anak. Mereka lebih tahu. 2 bulan kemudian, tarikh pernikahan kami ditetapkan. Memang pantas dan mengejutkan. Saya turut kehendak anak-anak sebab saya percaya mereka kenal kawan mereka dan tentu mereka tahu apa yang terbaik untuk mak dan ayah mereka. Majlis pernikahan berjalan meriah. Seluruh keluarga hadir. Malah ada yang perli. Dulu awak kata tak mau nikah lagi. Sekarang macam mana? Saya cuma tersenyum bila disindir. Lebih mengejutkan, saya diberikan mas kahwin mahal, lebih 20k. Tak masuk hadiah barang kemas serba satu. Bukan saya kagum. Saudara mara turut terkejut dan gembira. Saya fikirkan kerana majlis berjalan meriah, tentulah kemeriahan sampai ke pagi. Tetapi peliknya, selepas nikah, bila sampai ke rumah, perangai suami baru saya berubah 100%. Dia seolah-olah bukan seperti pengantin baru. Anak-anak siapkan bilik yang cantik dan selesa. Bapak tiri lebih senang tidur di sofa. Betul kan? Alasannya banyak urusan. Jadi dia bertelefon hingga 3 ke 4 pagi. Saya fikirkan mungkin dia masuk bilik tidur kemudian. Tetapi dia tidur di sofa. Peliknya, malam esok perkara yang sama berlaku. Hinggalah minggu-minggu seterusnya, hingga sebulan kami tak pernah bersama. Malah suami tak pernah masuk ke bilik tidur. Memang pelik. Saya rasa saya taklah hodoh sangat. Lagipun kami sudah pernah berjumpa dan dia setuju. Tetapi mengapa dia tak mahu masuk tidur bersama saya? Isterinya yang sah. Persoalan yang sangat pelik, saya jawab. Genap 5 minggu kemudian, suami menghilangkan diri. Lagi pelik, satu malam, saya masuk tidur lepas jam 12 malam. Suami sibuk dengan telefonnya. Saya lihat dia banyak diam dan mendengar daripada bercakap. Apabila saya bangun untuk solat subuh, saya lihat lampu masih menyala. Tapi suami tak ada tidur di sofa. Hati berdebar. Kemana dia pergi? Cari di luar rumah pun tak
ada. Saya masuk ke bilik, lihat beg pakaiannya tak ada. Sah, dia sudah keluar tinggalkan rumah. Peliknya, kami tak bergaduh, apalagi bertengkar. Tapi kenapa dia tak beritahu ke mana dia nak pergi? Dia pergi tinggalkan saya tanpa sebarang sebab. Kecoh keadaan jadi kecoh. Puas saya telefon dia, tapi telefon tak berjawab. Hantar WhatsApp tak dibuka, telefon mertua mereka tak tahu. Anak-anak pun rasa pelik. Kemana ayah mereka menghilang? Dalam seminggu memang saya sentiasa telefon cari dia, tapi tak berjawab. Berpuluh mesej saya hantar, satu pun tak dibaca. Dalam kekeliruan tu, saya terima panggilan telefon daripada seorang wanita. Dia kenalkan dirinya isteri kepada suami saya. Dia beri amaran, jangan ganggu suaminya. Saya tanya, bila mereka kahwin? Sebab masa nikah, suami saya mengaku dia duda dan tak pernah kahwin selepas bercerai dulu. Dan kalau betul sudah nikah, tunjuk surat nikah. Jangan pandai-pandai nak ganggu rumah tangga saya. Kemudian, dia beritahu, mereka sudah kahwin lebih 3 tahun dan suami saya ada bersamanya. Memang mengejutkan. Sedangkan suami langsung tak pernah beritahu saya. Saya mengadu pada keluarga suami. Mereka minta maaf sebab mereka pun tak tahu kenapa dia balik ke Borneo. Akhirnya saya buat keputusan, mungkin sampai sini jodoh kami. Hasil dari carian yang saya buat dengan beberapa orang kawan suami, saya diberitahu suami saya tinggal bersama wanita tempatan. Nikah atau belum mereka tak pasti, tapi sudah lebih 3 tahun. Sejak 3 bulan dia tinggalkan rumah, saya alami banyak peristiwa ngeri dan menakut. Menakutkan. Pertama, rumah saya sering terbau busuk bangkai. Bau busuk ni biasanya berlaku ketika maghrib, jam 10 malam atau 3 pagi. Bau busuk ni membuatkan saya jadi takut amat dan menyeramkan. Saya tak lalu makan. Yang peliknya, anak-anak pernah terhidu bau busuk ni. Cuma saya seorang je yang bau busuk tu. Pernah berlaku beberapa kali pintu rumah saya yang berkunci terbuka tengah malam hingga mengejutkan saya. Bila saya bangun pagi, tengok pintu dah terbuka. Saya fikirkan pencuri masuk, tapi tidak. Memang menakutkan. Bukan tu saja. Ada satu malam, ketika terjaga untuk pergi ke bilik air, saya terkejut ada lelaki dalam bilik air. Saya terkejar cari kayu nak pukul. Tapi bila saya lihat ke belakang, dah tak ada. Memang menyeramkan. Kadang-kadang bayangan lelaki ni ada di ruang tamu dan pintu masuk rumah. Bukan tu saja, 2 bilik anak-anak saya juga menyeramkan. Berdiri bulu roma saya bila saya masuk. Kecuali satu bilik milik anak saya yang hafiz Al-Quran. Biliknya aman. Kerana ketakutan yang amat sangat sepanjang 2 hingga 3 bulan saya ditinggalkan dengan kejadian yang pelik dan menyeramkan, membuatkan saya terpaksa mencari orang yang pandai pulihkan rumah saya. Dari amalan mereka benar rumah saya dimasuki oleh makhluk yang tidak diingini. Akhirnya saya buat keputusan, jika kejadian seperti ini terus berlaku, saya tak perlu mencari suami saya lagi. Saya nekat, sampai sini saja jodoh kami. Saya tak mahu nyawa saya terancam. Saya tak mahu diserang penyakit yang tak boleh dirawat, berdepan dengan serangan ilmu hitam. Jadi tak guna saya cari suami saya. Biarlah dia dengan hidupnya. Bila saya fikirkan mengapa saya dan anak terlepas dari diserang dan dirasuk oleh makhluk jahat dan ilmu hitam ni, mungkin sebab kami anak beranak sentiasa solat dan mengaji, berbanding suami saya yang tak pernah solat Jumaat pun tak. Mungkin sebab tu dia tunduk dan ikut kehendak orang sana, dan dia tak boleh tidur dengan saya kecuali dia mesti telefon orang sana setiap malam. Saya dapat rasakan suami saya di bawah kawalannya. Sebab tu saya pasrah, lebih baik bercerai. Tak guna ada suami tapi di bawah kawalan orang lain. Seperkara lagi, saya hairan mengapa dia tak mahu solat. Badan dan pakaian dia selalu berbau busuk. Bila disuruh mandi, sentiasa bertangguh. Pelik. Dan dia tak berani berubah. Mungkin dalam dirinya dah tak ada pendinding Al-Quran, tak solat dan tak ada amalan ilmu agama yang boleh membantas pengaruh roh-roh jahat masuk ke dalam dirinya. Saya ambil keputusan minta cerai dari suami
setelah 4 bulan saya ditinggalkan dan dengan mudah suami ceraikan saya. Walaupun saya kesal dengan apa yang terjadi, tapi saya bersyukur saya dan anak-anak selamat dari gangguan dan terlantar sakit. Alhamdulillah, harap si pelaku tu terima balasan yang setimpal dengan perbuatan syirik yang dia dah buat pada saya dan keluarga saya.